Nama saya Chin Tek Ming. Saya seorang peguam yang beramal di Tetuan Chin Jinggulam and Associates, Kota Kinabalu, Sabah. Saya memanggil sidang media ini atas kapasiti saya sebagai seorang anak jati Sabah, selaku peguam dalam satu kes Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang telah difalkan pada 12 Mac 2025. Khasnya untuk pekerja-pekerja SFI dan Sabahans, setahu dalam pengetahuan saya. Okay. Kes yang saya maksudkan ialah kes Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu nombor BKI 22 NCVC Sengkang 17 Palang 3 Palang 2025. Kedua-dua plaintiff dalam kes ini ialah nomor 1 Sabah Forest Industri Sdn Bhd, dan kedua ialah Datuk Narendra Kumar, anak lelaki Chunilal Laknat. Kapasitinya sebagai penerima dan pengurus SFI, ya. Namun saya ingin tegaskan bahawa sidang media pada hari ini bukanlah atas arahan klien saya atau mana-mana pihak. Saya ingin mengatakan bahawa sebelum itu saya ingin kalian nampaklah, ini adalah saman ataupun writ of saman and statement of claim dan kes ini, writ dan penyataan tuntutan. Okey, boleh jelas nampak. Defendant pertama adalah Ketua Menteri Sabah, iaitu Datuk Seri Panglima Haji Nur, dan defendant kedua adalah Kerajaan Negeri Sabah. Okey, ya. Writ ini telah difalkan pada minggu lepas dan telah diserahkan kepada Ketua Menteri pada semalam, ya, 17 Mac, dan kepada Kerajaan Negeri Sabah semalam juga, 17 Mac. Okey. Tuntutan-tuntutan yang dikemukakan antara lain memohon kepada mahkamah untuk nomor 1, deklarasi pengikhtiaran mengenai penyelewengan yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri Sabah dalam kapasiti sebagai penjawat awam. Okay. Nombor 2, deklarasi bahawa Ketua Menteri telah menyalahgunakan pejabat awam demi mendapat manfaat dan atau keuntungan sendiri. Nombor 3, deklarasi bahawa Kerajaan Negeri Sabah telah secara liability vicarious terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh Ketua Menteri Sabah dan seharusnya membayar kesemua kerugian dan ganti rugi yang diperintahkan secara bersama dan berasingan. Nombor 4, kerugian terhadap pengembalian yang dijangka daripada perjanjian jual beli pelangi prestasi Sdn Bhd. Nombor 5, saya rasa ini pun amat penting, iaitu gaji pekerja-pekerja dan tanggungjawab kewangan yang telah ditanggung atas kelakuan salah antara Ketua Menteri Sabah dan Kerajaan Negeri Sabah secara bersama dan berasingan. Kos untuk tindakan yang dilaksanakan,
kerugian faedah pendapatan atau keuntungan sebanyak 5% daripada 18 September 2021 ke 27 Disember 2024 untuk item 4 yang tersebut di atas yang dianggarkan sejumlah 1,4 bilion lebih. Bilion 1,4 bilion lebih, okey? Ke-8, kerugian am. Ke-9, ganti rugi tambahan dan atau ganti rugi hukuman terhadap kelakuan jahat, salah guna kuasa dan campur tangan dengan niat dalam operasi perniagaan SFI oleh Ketua Menteri Sabah yang telah mengakibatkan kerosakan nama baik, kesusahan tidak wajar dan kesukaran keuangan plaintiff pertama. 10. Faedah 5% terhadap jumlah anggaran 1,4 bilion lebih atau seperti yang diperintahkan oleh mahkamah. Kos dan apa-apa relief yang mahkamah perintahkan. Okey. Apa yang saya sebut tadi adalah tuntutan-tuntutan yang ada dalam pernyataan statement of claim, ya. Pernyataan tuntutan dalam saman tersebut. Aligasi utama yang dibangkitkan dalam kes ini adalah disebabkan oleh Ketua Menteri Sabah yang telah melakukan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan sehingga menyebabkan pembatalan kontrak lesen pembalakan kepunyaan plaintiff pertama dan memberikan kawasan pembalakan yang sepatutnya kepunyaan plaintiff pertama kepada 3 syarikat yang lain seperti ternyata dalam pernyataan tuntutan. Aligasi-aligasi lain adalah seperti ternyata dalam pernyataan tuntutan lah, ya. Sebagai seorang anak jati Sabah, saya terpanggil untuk membuat sidang media ini untuk kesedaran rakyat Sabah mengenai perkara ini. Kita tidak boleh mengizinkan perkara seperti ini berlaku dengan terang-terangnya di depan mata kita, terutama sekali apabila terdapat aligasi-aligasi unsur-unsur penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan oleh seorang Ketua Menteri Sabah. Kita juga tidak boleh mengizinkan perkara sedemikian berlaku kerana amat ramai pekerja-pekerja SFI dan keluarga mereka telah terjejas secara langsung dan tidak langsung. Okay? Kita harus ingat bahawa kesemua mereka adalah orang asal tempatan Sabah. Ini semua lokal ini. Native. Okay? Native. Okay? Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahawa kapasiti saya pada hari ini tidak ada kena-mengena dengan apa-apa parti politik kerana saya terpanggil untuk mengadakan sidang media ini untuk kita semua dan Sabahan secara khususnya. Terima kasih. Seterusnya saya ingin pass the floor to our chief Jeffrey. Terima kasih. Nama saya Jeffrey Gupta. Terima kasih kepada Tuan Chin. Saya adalah pengurus Protim Community Keluarga SFI. Community Keluarga SFI ini kita tubuhkan pada 1 Mac yang lalu, dan KKS dipahamkan, Community Keluarga SFI dipahamkan yang bahawa saman pemula telah difailkan oleh Sabah Forest Industries terhadap Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sabah, dan KKS juga dipahamkan bahawa Tuan Chin Tik Meng daripada Tuan Chin Jinggulam and Associate sebagai peguam SFI dibuat berikutan keengganan ramai peguam-peguam di Utek Nabalu yang telah disenarai pendik untuk mewakili SFI. Sebab itu KKS melihat keupayaan SFI untuk menjana pekerjaan jangka panjang di Sipitang
terutama. Jadi untuk rakyat Sabah dan seterusnya membantu kerajaan membasmi kemiskinan di kawasan pedalaman. Oleh itu kami merayu kepada Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sabah untuk menghidupkan semula SFI, menghidupkan semula supaya kami di sana mempunyai pekerjaan seperti mana 2-3 tahun yang lalu. Kami juga merayu kepada Kerajaan Negeri, kepada Ketua Menteri untuk memastikan kebajikan ahli pekerja dan ahli keluarga mereka yang masih lagi menetap di perumahan SFI terpelihara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perlu jelaskan sedikit sebanyak di SFI hari ini masih ramai pekerja yang tinggal di situ, lebih kurang dalam 180 ketua keluarga, dan mereka tinggal di kawasan perumahan tanpa air dan tanpa electricity. Dan di kawasan perumahan itu juga kita punya kawasan itu sudah menjadi apa kita panggil belukar, sebab pemeliharaan kawasan itu tidak dilakukan. Kemudiannya keperluan yang lain seperti bahan perubatan memang sudah tentu tidak ada, dan juga daripada dia punya pembuangan sampah sarap kita terpaksa pergi jauh untuk menghantar, sebab di kawasan itu tidak ada servis daripada majlis daerah untuk mengambil semua sampah-sampah daripada masyarakat. Sebab itu semua ini kita rayu kepada kerajaan supaya prihatin terhadap masyarakat yang ada di sana. Semua ini adalah rakyat Sabah, rakyat tulen dan native lah, itu orang Sabah, bukan saja orang Sipitan, tetapi ada sebahagian daripada mereka itu berasal daripada daerah-daerah lain di Sabah. Bekalan air dan elektrik sepatutnya ini diberikan kepada kita punya penduduk yang ada di sana. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, kalau di kawasan kita, di kawasan Kota Kinabalu, bila air dan elektrik kita dicatu, kita akan bising 1 hari, 2 hari, apalagi kalau 1 hari, 2 hari. Tetapi penduduk kami di perumahan SFI sudah tidak mempunyai bekalan air dan elektrik hampir 2 tahun. Jadi kita perlu bayangkan bagaimana rasanya duduk di dalam kawasan perumahan tanpa air, basic necessity yang tidak ada. Jadi kami terpaksa bertahan menggunakan dengan segala sumber yang ada, daripada air hujan, ambil air daripada sungai, beli air daripada kontraktor. Itu bagi mereka yang mempunyai sumber keuangan. Tetapi ada sebahagian daripada ahli keluarga ini tidak mempunyai sumber keuangan sendiri, cuma mengharap bantuan daripada anak-anak yang bekerja di luar. Sebab itu rasanya sangat sedih apabila memikirkan tentang semua ini. Jadi kita minta supaya kerajaan prihatin terhadap nasib kami yang ada di situ lah. Kami juga sebenarnya saya ada sedikit sebanyak kita ada tulis di sini. Kita juga berharap Ketua Menteri agar saya kena bagi satu senario. Apabila baru-baru ini beberapa kaki tangan SFI juga kontraktor yang berada di sana ditangkap oleh pihak polis, dan mereka telah dimasukkan ke balai polis, di lock up, kemudiannya seramai 38 orang. Jadi kita minta kepada kerajaan supaya prihatin dan tidak tidak lagi bertindak kasar terhadap kaki tangan ini, kaki tangan yang ada di situ. Jadi apapun saya akan bagi masa ini untuk saya minta kepada rakan saya, saudara Jeffrey untuk bagi tahu kepada kita senario yang berlaku pada 12 hari bulan 2. Oke, sementara itu Jeffrey adalah kita punya bekas staf di sana, dan dia juga merupakan
timbalan program komite untuk KKS. Tetapi selepas ini kami akan bincang balik apakah saya ambil alih atau dia akan ambil alih. Jadi buat sementara ini dia adalah timbalan. Jadi saya handover naik ini kepada saudara Jeffrey untuk berikan sepatah dua kata kepada kita semua di sini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum saya memulakan kata bicara, terlebih saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakan media yang sudah hadir pada petang ini. Saya tidak sangka begitu ramai sekali ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada saudara Jeffrey Gopok yang sudah memberi peluang untuk saya bercakap sepatah dua bagi pihak kita punya rekan-rekan kerja SFI yang masih orang kata masih berada di SFI, masih berada di perumahan SFI yang terbelenggu dalam keadaan kesusahan yang menimpa kami hingga saat ini. Terima kasih juga kepada kita punya lawyer Cintek Ming, ya, saya tidak dapat sebut yang lebih, saya cuma tahu dia Cintek Ming, saya lawyer. Saya sebenarnya mengetahui bahwa beliau akan mengadakan sidang akbar pada hari ini daripada satu video yang mengatakan video bahwa SFI ini tidak akan mengenal dengan kami ya. Ini antara pihak ONO SFI ini yang akan menyaman kerjaan negeri. Jadi kami sebagai pekerja SFI, bekas pekerja SFI, terus berpikir untuk mengambil peluang untuk join together with this Cintek Ming as a lawyer for the cases. So kita mengambil peluang ini pada hari ini dan alhamdulillah terima kasih banyak-banyak kepada Cintek Ming. Kami tidak menyangka saudara Peguam Cintek Ming menerima kehadiran kami sebegitu meriah pada hari ini dan bersetuju untuk membantu kami dalam hal selain daripada hal tentang saman dengan kerja negeri. Ini saya tidak tahu menawa soal ini. Benda ini antara SFI dengan kerja negeri untuk saman-saman ini saya tidak mahu tahu. Tapi apa yang paling penting sekarang, saudara Peguam kita Cintek Ming memberi peluang kepada kami ya untuk menyuarakan apa yang berlaku di SFI sebelumnya. Jadi terima kasih banyak kepada saudara Cintek Ming. Jadi jarang sebenarnya ada peguam seperti ini di Sabah yang sanggup menerima kehadiran seorang ya orang biasa ya macam kami yang tidak mempunyai apa-apa. Dengan tangan kosong beliau terima kehadiran kami dan membantu kami secara percuma pro bono. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi kami harap akan lebih banyak peguam yang berani seperti beliau yang berani menegakkan kebenaran tanpa menerima apa-apa bayaran secara pro bono yang membantu orang-orang dalam kesusahan seperti ini. Bukan hanya kepada kami rakyat SFI tapi rakyat Sabah yang amnya nanti pada masa akan datang bila mereka ada kesusahan jangan risau, boleh jumpa saudara Cintek Ming untuk minta bantuan. Beliau merupakan seorang peguam yang sangat ikhlas, sangat tulus untuk membantu. Ini bukan promosi ya, tapi ini saya yang beritahu. Oke. Oke, berbalik kepada apa yang dikatakan oleh saudara Jeffrey Gopok tadi, itu memang benar ya. Yang berlaku kepada kami sangat sengsara. Rasa-rasanya jika Anda rakyat biasa, rakyat Sabah, kalau tidak ada elektrik 1 jam ataupun 3 jam merungut sudah. Bising sudah. Tiada air 2 jam, 3 jam memang merungut. Kami sudah tidak bayangkan saudara-saudara sekalian ya, rakyat Sabah yang mendengar pada hari ini, yang melihat pada hari ini, bayangkan kami di SFI hidup dalam keadaan tidak ada elektrik satu tahun lebih, hampir 2 bulan, hampir 2 tahun tanpa elektrik, tanpa air. Kenapa saya cakap tidak ada air? Kerana SFI dia mempunyai loji air sendiri ya, memproses air sendiri. Jadi bila mana tidak ada elektrik, secara tidak langsung loji tersebut terhenti. Jadi supply untuk bekal air bersih kepada perumahan SFI tidak ada, totally tidak ada. Jadi bayangkan hidup dalam keadaan tanpa elektrik, tanpa air sudah hampir 2 tahun. Bermula pada 2 hari bulan Mei tahun 2023, kami tidak ada elektrik dan tidak ada air. Totally. Kita sudah pergi berbincang dengan CEO SSB pada masa itu untuk penyambungan semula. Apabila dipotong, kononnya kita itu kandah. But we have already discussed with the CEO about that, and then who was agreed at that time. The CEO agreed. We have to pay 80% from the total, the amount of the tunggakan. But dia cakap dengan syarat kamu kena dapat blessing, it's a blessing from the CM. And then pada bulan Oktober 2023, bila kita sudah
berbincang habis-habisan dengan CEO, berapa kali jumpa, 6 kali jumpa dengan CEO untuk berbincang mendapatkan penyambungan semula elektrik, tapi tidak berjaya hanya disebabkan blessing. We didn't get any blessing from the CM that time. Then pada Oktober, bulan Oktober, saya tidak tahu berapa tarikh biasa, berapa tidak berapa ingat, mungkin 10 Oktober lah, 10 Oktober 2023 kalau saya tidak silap, saya ada membuat satu tiket aman di hadapan DPNS Manado Data. Mungkin saudara-saudara masih ingat ya, saya ada buat itu tiket that time untuk meminta supaya Ketua Menteri Sabah dapat memberikan dia punya blessing untuk penyambungan semula elektrik. Namun sampai sekarang tidak ada, tidak dilayan. Jadi apa yang kita minta, kami mohon ya kepada kerajaan negeri, saya sebagai wakil daripada warga SFI yang ada, mohon kepada kerajaan negeri untuk jalankan tanggung jawab Anda sebagai kerajaan. Jangan berpikir tentang pasal politik, sebab kami yang hidup di sana bukan orang politik. Kami adalah bekas pekerja SFI yang memerlukan bantuan. Kami mohon bantuan agar kerajaan negeri tolong dapat sambungkan semula elektrik agar kami mempunyai bekalan elektrik dan air. Ini demand kami ya. And then kami minta gaji kami yang tertunggak selama 5 bulan with 8% dia punya bunga, 8% dia punya bunga for every 1 years, tolong bayar kepada pekerja-pekerja SFI. And then tolong juga bantu kami, supply kami dari segi kemudahan air. Kalau tidak dapat kasih debitologi, sambungan kami dengan air bersih. Kalau dapat, sambunglah elektrik itu supaya loji air itu dapat dihidupkan semula, supaya kami dapat bakalan air daripada loji yang sedia ada di SFI. Oke. Kemudian kalau dapat, kami minta Kerajaan Negeri Sabah, kalau betul-betul mahu ataupun sayang pada rakyat Sabah, kalau betul-betul ambil peduli tentang hak rakyat Sabah ini, terutama bekas pekerja SFI ini, kalau mahu bantu kami, bantulah kami satu. Oke, contohnya bagi kami satu kawasan penempatan. Kalau mau bagi penempatan ke apakah bantuan apa-apa yang paling baiklah untuk kami. Sebab kami ini adalah rakyat Sabah. Oke, rakyat Sabah, orang asal Sabah, indigenous, orang asli, orang asal lah, totally, bukan PTI, bukan apa semua. Kita orang asal Sabah dari berbagai kaum, berbagai agama. Yang tinggal di sana bukan satu agama, berbagai agama. Jadi tolong kami, bantu kami, ya, bantu kami dari segi dari segi kami punya welfare. Oke. Jadi, sedikit lagi. Dan sehingga kan pada satu tahap kami betapa kami sengsara di situ. Saya telah ada membuat satu activity ya, kira event that time rice fund, sehingga saya buat satu jalan kaki sejauh 150 km itu untuk mencari dana bagi membina sebuah telaga tip di SFI untuk bakalan air kepada kami. Namun apa yang berlaku ialah sumbangan tersebut tidak sampai seperti yang diharapkan. Kita cuma dapat di bawah 1.000, bayangkan. Saya dapat kumpul cuma di bawah 1.000 ringgit saja. Jadi bagaimana untuk buat telaga tip lintas? So, kalau memandangkan semua benda yang saya sudah buat tidak jadi, sekarang ini apa yang saya minta, kerajaan bantu kami. Bantulah kami. Selagi kamu masih kerjaan, bantu kami sebagai rakyat. Jangan pandang kami daripada segi politik, pandang kami sebagai rakyat yang memerlukan bantuan. Kan? Itu yang kami minta. Anda adalah kerajaan. Kerajaan tidak akan wujud tanpa rakyat. Ya, kerajaan tidak akan wujud tanpa rakyat. Bila kamu menjadi kerajaan, maka tanggung jawab kamu adalah membantu rakyat. Tidak kira dia daripada kalangan politik mana, apakah agama, apakah bangsa, jangan pandang, bantu. Sebab mereka adalah rakyat di bawah Anda. Ya. Kemudian kerajaan seharusnya menyayangi rakyat, menyantuni rakyat, bukan memusuhi rakyat. Itu saya terbaca. Terima kasih. Alright. So thank you. I think that's the end of our Cuma any special question kah apa kah? Maybe we 3 to 5 question macam tu. Ya, Encik, sekarang kamu di sana tinggal sana, ada kerja apa-apa ke, sambilan ke atau sendiri? Okey. Tempat itu tempat yang SFI yang kasih ke tempat duduk tinggal mentinggal untuk rumah? SFI yang bagi punya atau sendiri beli? Actually perumahan yang ada di situ adalah perumahan daripada SFI for the workers actually.
staff quarters. Dia begini sebetulnya. Ada sebahagian daripada mereka itu memang ada bekerja di apa kita panggil di kedai atau kontrak, atau sebahagian daripada dia orang dia kerja di kebun apa itu orang-orang kampung untuk tori getah dan pungut kelapa sawit. Jadi itu antara kerja yang bekas kaki tangan SFI ini buat ketika ini. Ada sebahagian dia bekerja di kedai, di supermarket, dan di kedai makan. Tetapi sebahagian dia memang ada yang apa itu kerja kampung, potong getah, angkat kelapa sawit. Dan ialah ada anak-anak mereka yang sudah berjaya, tetapi sudah berada di luar daripada Sipitang, dan sebahagian daripada dia memang dengan hantar keuangan kepada dia punya ibu bapak di situ. Majority di sana itulah masalah dia. Dia tidak mempunyai tempat untuk dituju, tidak mempunyai rumah sendiri, dan apa itu tidak mempunyai tanah. Jadi sebab itu mereka tertinggal di perumahan di Sipai sehingga kini. Jadi kita harap nasib akan berubah, tetapi itu bergantung kepada bagaimana mereka merancang masa depan sendiri. Tetapi kita buat sementara ini kita mengharapkan kerajaan untuk bantu seboleh yang mungkin, untuk memudahkan mereka untuk itu berpindah. Oh ya, saya ingin menambah sedikit. Saya minta kepada kerajaan supaya mencari inisiatif bagaimana cara untuk membantu para pekerja SFI yang tidak ada pekerjaan. Contohnya, carikan mereka peluang pekerjaan untuk pekerja-pekerja SFI yang tidak dapat bekerja, yang stay di sana, yang stuck di SFI without any works, without any job. Some of them, a lot of them don't have a job. Jadi kalau dapat, hantarlah agensi-agensi yang berpatutan kepada SFI sana, cek mana orang-orang SFI yang tidak bekerja, bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk menampung kehidupan mereka. Sebab hidup di SFI ini tanpa air, tanpa elektrik, menggunakan kos yang sangat tinggi. Beli air difference, lain lagi beli pakai genset, beli minyak. Saya rasa the cost is more bigger than we pay the apa tu. Ada satu soalan itu dulu kami bayar itu elektrik punya bill kan tidak? Memang kena bayar. Memang kita bayar. Ada utang lah? Ada, that's why I already told you. Cuma bila selepas SFI tidak ada pekerjaan, totally stop, masih tinggal di sana, maka ada tunggakan. Siapa yang berhutang? Yang berhutang adalah pekerja SFI lah. Dia begini. Saya perlu betulkan semua ini. Bil elektrik di SFI sebetulnya dia centralized maksudnya kan kita ada bil satu saja untuk keseluruhan. Jadi maksudnya SFI kena bayar itu total bill. Dan tetapi di perumahan dia itu dia ada individu punya meter, dan kemudiannya ada kita punya pembaca meter yang kemudiannya akan translate itu kepada berapa bayaran setiap individu yang duduk di rumah, dan itu kita akan pungut. Tetapi di SFI kita ada meter, centralized meter, yang itu yang perlu dibayar oleh SFI. Jadi di situ kita ada masalah sebab sebahagian daripada bil itu telah tidak dapat dibayar oleh SFI. Jadi itu yang menyebabkan ada tunggakan elektrik kita dipotong. Okay. That means yang individual houses tu bayarlah. Some of them not. Some of them paying bill. Bila terkumpul tidak sampai itu yang sistem pembayaran dia begini. Kalau di SFI punya, bila kita ada bil itu sampai kepada payroll, kemudian dia akan potong itu bayaran bil itu melalui gaji. Jadi maksudnya setiap staff itu tidak mempunyai tunggakan, tetapi yang tertunggak ialah bil besar. Bil besar yang yang sepatutnya dibayar oleh syarikat SFI. Ada laporan akhbar mengatakan kerajaan negeri Sabah telah menyalurkan sejumlah lebih 700 juta ringgit untuk menyelesaikan masalah. 700 juta, 700 juta. Dia begini. Tunggakan kenapa dia dipotong pada awalnya ialah kita mempunyai tunggakan bayaran bil lebih kurang 830,000. Sebab itu dia dipotong pada pertama kali, dan sebab itu kita turun ke Kota Kinabalu
berbincang dengan pihak kerajaan, dan saya sendiri berbincang dengan wakil yang diwakilkan oleh Ketua Menteri pada ketika itu. Dan immediately sebelum pukul 11.30 the next day, karena itu electricity itu disambung kembali. Tetapi selepas itu ada lagi tunggakan-tunggakan, dan kemudiannya apabila dia dipotong, kemudian kita datang lagi pada ICSB, dia tidak lagi dilayar. Jadi berapa jumlah yang disalurkan oleh kerajaan negeri pada ketika itu? Memang betul dia ada bayar 800 lebih ribu bil elektrik. Yes. Yang lain sumbangan? Yang lain tuh selepas itu ada sebagian kita bayar, ada yang sebagian tidak terbayar. Jadi tunggakan rasanya mungkin saya tidak begitu sure, tapi dalam per sekitaran 200K. Alright, last question. Adakah kamu minta dia supaya itu build direct kami bayar kepada itu SESB? Well, masa kami ada perjumpaan dengan CEO SESB, kita ada berbincang tentang hal itu, dan SESB ada bagi satu option. Caranya pasang itu meter bayar elektrik by jarang akan buat satu prepaid, tapi tidak kesampaian because CEO SESB cakap kita boleh continue, kita pasang barang, need to get a blessing from the Chief Minister. Kita perlu apply daripada Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga ada satu juga ialah blessing daripada state government. Jadi sebab itu sebab elektrik di SFI ialah penggunaan dia bukan dia penggunaan kilang. Rate dia adalah sangat berlainan. Sebab itu kita belum dapat itu kebenaran daripada Suruhanjaya Tenaga. Sebab itu benda itu tidak berlaku. Tetapi ialah dia boleh berlaku kalau kita mempunyai kesungguhan politik. Tetap untuk membantu masyarakat. Masalahnya dia tidak ada kesungguhan politik untuk membantu masyarakat daripada state government, dan ini masalah besar. Jadi sebab itu berlakulah kejadian seperti mana yang hari ini. Jadi thank you. So the SUI, how much is it being sued? And then another question is that I believe that the residents are claiming you are being politically victimized by the state government. Am I right? Yes. How much is being sued? The total amount, according to the statement of claimant, 1.4 billion. 1.4 billion. I give you the exact figure. 141380980.50. I repeat, 14138210980.50. 1.4 billion plus. Thank you. Right. So thank you. What is the justification for that sum?